Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Kami mau belajar akan firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要学习你的话语。 Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. 我们祈求圣灵在我们当中做工， Sehingga kami bukan hanya memahami, mengerti, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. 好叫我们不单只是一个明白懂你的话语的人，但是我们能够成为一个行道的人。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. 求神你祝福你两个要传播你话语的仆人， Berikan kami juga hati seorang murid yang sama-sama mau belajar kepada kebenaran firman-Mu. 让我们有一个受教的心来领受你的话。 Demi nama Tuhan Yesus, Juru dan Juru Selamat kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告，阿门。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. 弟兄姐妹们，请坐。 Saudara, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes. 今天我们的话语我们的经文是在约翰福音。 Kita membuka Injil Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-53. 我们打开约翰福音11章47到53节。 Yohanes 11 ayat 47 sampai 53. 约翰福音11章47到53节。 Saudara perhatikan Alkitab di tangan saudara, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun salah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. 祭司长和法利赛人聚集公会说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若只样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓。”内中有一个人名叫该亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他这话不是出于自己，是因他本年在做大祭司，所以预言耶稣将要替子一国死，也不单替子一国死，并要将神世上的子民都聚集归义。从那日起，他们就商议要杀耶稣。 Saudara, pada tanggal 11 September tahun 2001, 在2011年9月11日， ada dua pesawat komersil yang dibajak dan disengaja untuk menabrakkan diri ke menara kembar World Trade Center di New York. 有2架的飞机被劫持的，他们故意的撞在纽约贸易中心的双塔楼。 Saudara, melalui peristiwa ini kira-kira ada 3.000 jiwa yang meninggal. 这个事件引起了3000人死亡。 Nah, sejak hari itu sampai hari ini, saudara, kira-kira ada puluhan ribu jiwa yang juga meninggal akibat insiden daripada terorisme yang terjadi di seluruh dunia. 从那时候开始到今天，有12500多的人因做这个恐怖分子而死亡。 Nah, saudara, yang menyedihkannya adalah bahwa mayoritas korbannya adalah warga sipil yang tidak bersalah. 最可悲的是，这些受害者都是无辜的平民百姓。 Saudara, setiap kali peristiwa teror itu terjadi, ada sebuah pertanyaan yang muncul, saudara. 每次有恐怖分子的事情发生的时候，我们就有一个问题：
bagaimana para teroris ini membenarkan tindakan mereka atas menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dengan cara-cara yang keji. 怎么这些恐怖分子能够将他们这个杀害无辜人性命的行为把它合理化呢？ Saudara, tentu saja kita tahu bahwa orang-orang yang terpapar ideologi yang ekstrim, mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan pembunuhan dengan cara yang keji itu, mereka sedang melakukan tujuan yang mulia. 我们要知道，这些极端的主义者，他们认为凶杀就是他们要达到荣耀的目标。 Mereka sedang menjalankan ajaran keyakinan mereka. 他们按照他们的信仰而去行。 Mereka merasa diri mereka lebih berhak hidup dibandingkan orang lain yang harus mati itu. 他们觉得他们比别人更应该活着。 Saudara, apapun alat dan cara yang digunakan oleh para teroris ini untuk membenarkan tindakan mereka, 无论这些恐怖分子用什么办法使他们的行为合理化， saudara, harus kita pahami bahwa masalah utamanya adalah di dalam hati mereka. 我们要注意的就是问题所在是他们心里的问题。 Yeremia 17 ayat 9 mengatakan hati manusia itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? 耶利米书17章第9节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能摄通呢？” Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hati manusia begitu kelam dikuasai oleh dosa. 当人类堕落在犯罪的时候，人的心就被这个罪恶所掌控。 Akibatnya, saudara, setiap anak yang lahir sudah terjangkit oleh dosa dan memiliki potensi besar untuk melakukan dosa. 就是刚出生的孩子，他们也被罪所感染，因此很容易的犯罪。 Saudara, kondisi ini sangat serius sekali. 这个问题非常的严重， Dan tidak menutup kemungkinan di antara kita orang-orang yang hadir hari ini pun mampu melakukan dosa yang paling keji yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, saudara. 就是我们当中，我们也能够去做那些残酷无情的罪恶。 Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. 今天我们要思想神的话， Bagaimana kemudian Tuhan mengatasi masalah yang mengerikan ini. 神如何去预防、去防止这将发生的事情。 Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita, 若是我们读我们这一段的经文， kisah kita adalah sebuah kisah yang terjadi 2 bulan sebelum Tuhan Yesus disalib di Golgota. 这个故事发生在耶稣在哥哥他被钉的前2个月。 Saudara, pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah desa yang bernama Betania. 当时耶稣跟他的门徒来到一个村庄叫做伯大尼。 Desa Betania ini jaraknya kira-kira kurang lebih 4 km dari Yerusalem. 这个伯大尼与耶路撒冷有相差4公里。 Yesus datang ke sana, dia punya kepentingan untuk menjumpai 2 orang perempuan yang bernama Maria dan Marta. 他来到这里，他要去见玛利亚与马大。 Saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan bagian itu, kita tahu bahwa Maria dan Marta bersedih karena saudaranya yang bernama Lazarus itu meninggal. 玛利亚与马大非常的痛苦，因为他的兄弟拉撒路死了。 Kita tidak tahu Lazarus sakit apa, tetapi sakitnya sangat parah sampai kemudian merenggut nyawanya. 我们不知道他患了什么病，我们知道的是很严重的病，以至于使他死了。 Sebelum Lazarus mati, Maria dan Marta mengirim utusan untuk berjumpa dengan Yesus, meminta Yesus datang kepada mereka. 在还没有死之前，这个玛利亚与马大，他差派人去见耶稣，要叫耶稣来这里帮助他。 Dengan sebuah harapan bahwa Yesus datang menyembuhkan Lazarus, tentu saja. 希望耶稣来到这里来医治。 Tapi saudara, kita tahu bahwa Yesus menunda kedatangannya sampai akhirnya Lazarus mati. 但是我们知道耶稣拖延了时间，最后这个拉撒路死了。 Dan ketika Yesus sampai di Betania, sejatinya itu adalah 4 hari setelah Lazarus dikuburkan, saudara. 当耶稣来到这个伯大尼的时候，拉撒路已经死了4天。 Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria dan Marta yang menumpahkan segala kesedihannya di hadapan Yesus. 耶稣去见这个玛利亚和马大，他们将他们的伤心的心向神倾吐。
Saudara, kita tahu bahwa di sana pun Yesus berduka, Yesus bersedih bersama Maria dan Marta. 我们也知道，当时耶稣也与玛利亚、马大一起的痛心。 Yesus juga turut merasakan apa yang dirasakan Maria dan Marta, kehilangan orang yang sangat dikasihi. 他也能够感受到玛利亚与马大舍弃亲人之痛苦， Betapa tidak mudahnya menjalani sebuah kehidupan tanpa orang yang dikasihi. 如何跟他最爱的人分离是何等的痛。 Maka Yesus menghampiri mereka, mendekati mereka. 因此，耶稣来到他们的面前，亲近他们。 Yohanes mencatat, saudara, setelah itu Yesus pergi ke makam Lazarus. 在约翰福音里说，那耶稣又去了他们的坟墓， Dia meminta orang-orang membuka batu yang menutupi makam itu. 他要求别人将那个盖着的石头把它挪开。 Dia berdoa kepada Bapa dan kemudian dia memerintahkan Lazarus keluar dari kuburnya. 他向神祷告，并且命令这个拉萨路出来。 Saudara, peristiwa ini membuat orang-orang tercengang, saudara. 当时这个事件使大家看了都震惊。 Bagaimana mungkin orang yang sudah mati 4 hari yang lalu, yang sudah mulai membusuk itu bisa hidup kembali? 怎么一个人死了4天，也差不多要腐朽了，为什么还能够活起来呢？ Saudara, mati itu bukan hanya kemudian bicara fisik kita yang membusuk, 其实死不单是我们的肉体在腐烂， tetapi terpisahnya tubuh dengan roh, bukan? 是我们的灵与肉体分离了。 Artinya ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, 当耶稣行了这个奇迹，好了， Tuhan Yesus bukan sekedar memulihkan tubuhnya Lazarus yang sudah membusuk itu, 他不单去恢复了那个拉萨路已经腐烂的尸体， tetapi dia mengembalikan roh Lazarus itu kembali kepada tubuhnya. 他将那个拉萨路灵重新回到他的身体。 Saudara, tentu saja hal ini nggak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. 就是在人是不可能做的。 Dan kita membaca di sepanjang sejarah Alkitab tidak pernah ada yang bisa melakukan demikian. 我们看教会的历史，从来没有一个人能够行这样的事。 Kalau Yesus mampu melakukan ini, artinya Yesus bukan manusia biasa. 若是耶稣能够行这样的事，那意思就是说他不是人， Sudah pasti dia adalah Tuhan. 确定的他就是上帝， Dia adalah Mesias yang dijanjikan. 他就是所预言的弥赛亚。 Maka saudara, Yohanes mencatat karena peristiwa itu banyak orang jadi percaya kepada Yesus. 因做这个事件，很多人相信了耶稣， Banyak orang Yahudi kemudian menerima Yesus menjadi Mesias. 很多犹太人相信耶稣就是弥赛亚， Mereka melihat satu mujizat yang tidak akan pernah mungkin mereka lihat lagi. 因为他们从来没有看比这个更大的奇迹了。 Dan Yesus lakukan itu di depan mereka semua. 而耶稣在他的面前行出来， Nah, tetapi saudara, ada kelompok lain yang rasanya kurang senang dengan mujizat yang terjadi itu. 但是有一部分的人，他们不喜欢耶稣行这样的奇迹神 Bukan 迹， menerima Yesus sebagai Mesias, tetapi justru mereka makin membulatkan tekad mereka untuk menyingkirkan Yesus. 他们不单止不接纳耶稣，反而他们更决心要去杀害耶稣。 Saudara, kalau kita hadir di sana melihat peristiwa mujizat itu, 若是我们当时有在我们看作这个的神迹， mungkin kita bertanya-tanya dengan orang-orang yang ingin menyingkirkan Yesus karena mujizat itu. 那我们可能对那些要扫除耶稣的人会存问题。 Bukankah yang Yesus lakukan adalah tindakan kasih? 那耶稣所做的是爱的举动， Dia mengembalikan orang yang sudah meninggal ini kepada keluarganya, bukan? 他将这个死的人归回到他的家庭里。 Dan ini peristiwa yang sangat besar, orang mati dibangkitkan. 这个事情是非常的浩大，使人复活。 Kenapa kamu bisa begitu picik, begitu licik memikirkan bahwa karena peristiwa itu kamu ingin mengenyahkan Yesus? 为什么你会这么狡猾，因着这个事情反而要扫除耶稣呢？ Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hati manusia itu begitu licik. 这就是刚才我所说，人心是何等的诡诈。 Hati manusia yang dikuasai oleh dosa menjadi hati yang begitu mengerikan.
人心被罪恶所包围，以至于变成如此的可怕。 Dan itu yang kita dapati dalam kisah yang kita baca tadi. 就是刚才我们所读的经文里面有。 Karena waktu kita membaca firman Tuhan tadi, setidaknya kita mendapati ada 3 alasan yang membuat para imam dan orang Farisi itu ingin membunuh Yesus. 从刚才的经文里，我们看到有3个理由，为什么这个犹太人要杀害耶稣。 Alasan yang pertama, saudara, mereka ingin menghentikan apa yang Yesus lakukan. 第一个理由就是他们终止耶稣所做的。 Tadi kita membaca, saudara, bagaimana kemudian orang-orang Farisi dan para imam ini, saudara, kemudian merasa tidak nyaman dengan apa yang Yesus lakukan. 当时这些法利赛人与祭司们看到耶稣所做的，他们觉得不安全。 Mujizat yang dia lakukan kepada Lazarus membuat orang-orang Farisi dan para imam ini tidak setuju dan tidak suka dengan Yesus. 他做的这个神迹，使这个法利赛人和祭司们觉得不同意、不认同。 Nah, mungkin saudara, mungkin kalau Tuhan Yesus nggak melakukan mujizat itu, mungkin nggak akan ada masalah dengan para imam ini. 我说，也许耶稣没有做这个神迹，他跟这个法利赛人就没有发生问题。 Tapi karena Yesus melakukan mujizat itu, maka orang-orang Farisi dan para imam ini berusaha untuk menghentikan Yesus. 因说他行了这个神迹，因此这个法利赛人和祭司们，他们要终止他所做的。 Saudara, mereka berpikir bagaimana caranya menghentikan Yesus dengan sangat efektif. 他们想用什么来终止耶稣的所做的比较有效呢？ Supaya dia tidak lagi melakukan mujizat-mujizat yang sama dan bahkan mungkin yang bisa menarik orang-orang percaya kepada dia. 好叫他不再做神迹，使更多的人被他吸引相信他呢？ Cara yang paling efektif adalah membunuh dia. 最好的办法就是除掉他。 Saudara, waktu mereka memutuskan ingin membunuh Yesus, mereka lupa sebenarnya, saudara, bahwa kematian Yesus adalah juga merupakan rencana Bapa untuk keselamatan manusia. 其实他们不知道，他们在计划杀害耶稣的时候，这真符合了上帝的旨意，就是神的旨意，就是要耶稣死。 Jadi alasan utama para imam dan orang Farisi ingin membunuh Yesus adalah mereka ingin menghentikan apa yang Yesus kerjakan. 第一个理由，法利赛人他们要杀害耶稣，就是因为他们要终止耶稣的工作。 Saudara, di dalam sepanjang sejarah gereja kita tahu ada banyak orang-orang yang ingin menghentikan pekerjaan Tuhan. 在教会历史里，我们看到很多人，他们都在设法要终止神的工作。 Mereka tidak segan-segan menangkap, mengadili dengan semena-mena dan bahkan membunuh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. 他们毫不犹豫的去抓、去杀害那些承认、相信耶稣基督的人。 Mereka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. 他们逼迫信徒， Mereka menjatuhi hukuman mati dengan cara-cara yang sangat keji. 他们用很残酷的方法杀死他们， Diadu dengan binatang buas, digantung di tiang gantungan atau dibakar hidup-hidup. 把他们丢在野兽的位置，把他们活活的烧死。 Tetapi saudara, kita melihat di dalam sepanjang sejarah gereja juga, semakin mereka berusaha untuk menghentikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, semakin besar lagi pekerjaan Tuhan terjadi, bukan? 但是我们可以看到，在教会历史，他们用更大、更严厉、更残酷的方法来终止信徒神的工作的时候，但是神的工作越大的发展， Semakin dibabat, semakin merambat. 他们越砍除，可是扩展的更广。 Pekerjaan Allah tidak bisa dihentikan oleh keinginan manusia berdosa. 神的工作不能按照人的心意而停止。 Oh, ya itu kan mungkin orang-orang yang membenci kekristenan. Bagaimana dengan kita hari ini? 那是憎恨神的人，那我们又如何呢？ Saudara, jangan-jangan kita pun mungkin pernah mencoba untuk menghentikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. 恐怕我们在我们的日常生活中，我们也去设法停止、终止神的工作。 Mungkin akhir-akhir ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya untuk melakukan misinya. 也许在这个段时间，神告诉你，也告诉我要做一些事情， Tetapi kita seringkali terus-menerus menolak ajakannya. 而我们不断的去推迟神的工作。 Mungkin selama ini kita konsisten melakukan pekerjaannya, saudara.
也许我们现在正在做神的工作， Tetapi karena kelelahan, karena kemudian kita merasa terlalu sibuk, akhirnya kita ingin berhenti. Padahal jelas-jelas Tuhan menghendaki saudara dan saya melanjutkan pekerjaannya. 可能因着疲惫，因着很忙，我们有时要把它停下来，不要做，而清楚的神是要我们继续的。 Ternyata bukan orang-orang di luar sana saja yang ingin menghentikan pekerjaan Tuhan, bahkan diri kita pun sebagai murid Kristus, seringkali kita ingin menghentikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. 原来不是墙外的人，他们在终止神的工作，在这个教会墙内的人，就是我们也如此做。 Saudara, saya mau katakan, kalau kita berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk tetap melakukan pekerjaannya. 若是我们要终止神的工作，神能够用其他的人，无论什么人来继续他的工作。 Jangan berpikir saudara bahwa kitalah yang paling dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. 不要以为我们是最重要去行神的工作的人。 Tuhan bisa memakai orang-orang yang paling hina sekalipun untuk bisa melakukan pekerjaan yang sangat mulia. 神能够用最低贱的人来完成他的工作。 Yang kedua, saudara, 第二项的， mengapa mereka ingin membunuh Yesus? 为什么他们要杀害耶稣呢？ Saudara, mereka ingin mencegah agar semua orang itu tidak percaya kepada Yesus. 他们要防止人人相信耶稣。 Saudara, tentu saja ketakutan mereka ini bukan tanpa alasan. 他们的惧怕是不是毫无理由的 Kalau？ kita membaca dalam ayat 45, kita lihat di sana bahwa orang-orang yang melihat peristiwa kebangkitan itu, mereka menaruh simpatik dan mereka percaya kepada Yesus. 因为在45节我们看到，当他们看到耶稣行这个神迹的时候，有很多的人相信了耶稣。 Saudara, peristiwa ini terjadi di Betania 4 km dekat dengan Yerusalem. 这个事情发生在伯大尼，与耶路撒冷相差4公里。 Meskipun belum ada sosial media, tetapi berita ini bisa sangat viral. 虽然没有媒体，但是这个事情传播得很快。 Masalahnya, perayaan Paskah orang Yahudi akan dimulai beberapa minggu ke depan. 因为再多几个月，这个逾越节就要来临了。 Artinya akan banyak orang Yahudi datang dari berbagai penjuru masuk ke Yerusalem. 就是说，各地各方的犹太人就要进入了耶路撒冷。 Dan kalau berita ini kedengeran, maka akan gemparlah seluruh Yerusalem. 若是这个消息被他们听到，那这个耶路撒冷就要轰动了。 Maka para imam berkata, gawat ini kalau itu sampai terjadi. 因此，祭司们说：“哇，这个事情被他们知道了，很糟糕。 Kalau banyak orang makin percaya kepada Yesus, 说更多人相信了耶稣， maka kita terancam. 那我们就赤裸裸了， Keberadaan kita terancam. 我们就被威胁了， Kita akan semakin kurang pengaruh kita kepada mereka. 我们被他们所影响。 Sudah pasti ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin Yahudi. 那最终的就是因着他们的地位。 Oleh sebab itu, saudara, mereka langsung mengumpulkan para anggota dewan Sanhedrin untuk berkumpul membicarakan masalah ini. 因此，他们召集了他们组织了一个委员会来商讨这件事。 Mereka memikirkan cara-cara yang tepat untuk menyelamatkan harga diri mereka. 他们找方法来保存他们的尊严。 Mereka memikirkan cara yang tepat untuk bisa menyelamatkan kehormatan dan kesetiaan mereka daripada pesaing mereka itu. 他们找办法来稳住他们的荣誉和他们对别人对他们的忠心。 Mereka tidak mau Yesus mendapatkan popularitas lebih daripada mereka. 他们不要耶稣的知名度超过了他们。 Mereka iri ketika melihat Yesus makin banyak pengikutnya dibandingkan dengan mereka. 他们看到很多人耶稣的跟随主比他更多的时候，他们就妒忌。 Saudara, perhatikan dampak daripada iri hati. 这个就是他们的内心。 Ketika iri hati sudah masuk di dalam kehidupan seseorang, 当这个嫉妒进入了人的心里， dibuahi oleh dosa itu, 被罪所利用， maka saudara yang ada adalah semakin tambah buruk. 那接下来的情况会更加的恶劣。 Kita tahu hasil daripada iri hati orang-orang Farisi dan para imam ini adalah hukuman mati buat Yesus. 他们的嫉妒造成了就要对耶稣杀死耶稣。
Mereka tidak mempedulikan caranya bagaimana, yang penting mereka melenyapkan saingan mereka. 他们不择手段，最要紧的就是除掉耶稣。 Saudara, pernahkah kita merasa kesal dengan orang lain yang lebih sukses dari kita? 我们是否看到别人比我们成功，我们也会感到懊恼？ Pernahkah kita merasa iri, merasa sedih ketika di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di gereja, ada orang-orang yang mendapat perhatian lebih dari kita? 若是我们在家里、在学校、在工作处看到别人比我们被更加的注意，我们会感到嫉妒和伤心吗？ Apakah kita merasa iri ketika ada orang lain yang mendapat perhatian, pujian melebihi kita? 若是我们看到别人得到的称赞比我们更多，我们会感到嫉妒吗？ Saudara, kalau kita pernah mengalaminya, saya mau katakan hari ini, hati-hati. 今天特别的，我要对大家说， Jangan sampai dosa itu semakin membesar dan memakan kita dengan segala keinginan yang jahat terhadap saingan kita. 不要让这个罪变成更大而吞噬了我们，使我们变成做的更多恶念。 Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kebencian itu. 不要让你的心被这个憎恨所掌控。 Saudara, alasan yang ketiga, 第三项的， mereka ingin menyelamatkan orang Israel dari kehancuran. 他们要拯救这个以色列人。 Saudara, untuk mempertahankan harga diri mereka, mereka memakai saudara isu politik untuk menjadi alasan mereka membunuh Yesus. 因此，他们用政治的手段来消除耶稣。 Saudara, di dalam bayangan mereka ketika mereka rapat, mereka mengatakan kalau Yesus makin bertambah populer, maka mungkin saja Yesus menggunakan itu untuk sarana dia menjadi pemimpin politik. 他们说，如果耶稣的跟随主越多的话，那耶稣就要趁这个机会来掌控做头。 Nah, kalau Yesus menjadi pemimpin politik, artinya Yesus sedang mengumpulkan massa untuk memberontak kepada orang Romawi. 若是耶稣有这个政治的成为这个政治的首领，那他将会聚合更多人来对抗罗马 Maka 人。 akibatnya saudara, orang Romawi melihat wah ini ada bibit pemberontakan, datang dengan banyak pasukan, bukan cuma menangkap Yesus tapi menggempur habis-habisan orang Israel. 若是给那个罗马人看到，哇，原来这边有背叛的人，那他们就要带到很多的军队来攻击，来取这个以色列人。 Saudara, kita membaca dalam Injil Yohanes, kita tidak pernah mendapati Yesus punya motivasi niat untuk menjadi pemimpin politik, bukan? 但是我们读约翰福音的时候，我们从来没有看到耶稣曾经要有个政治的思想野 Ketika 心。 Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, orang-orang yang datang hari itu ingin menjadikan Yesus raja, Yesus menyingkir dari mereka. 当耶稣行神迹给5000人吃饱的时候，有很多人要把他要推举他成王，但是他却离开了他们。 Bahkan ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? 当比拉多问他：“你就是犹太人的王吗？” Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia. 耶稣很清楚的说：“我的国度不是在这个世界里。 Kalau kerajaanku dari dunia, maka hamba-hambaku akan datang menyelamatkanku dan menyerang kalian. 若是我的国度是在这个世界里，那我的仆人他们将来会攻击你们。” Saudara, maka skenario kehancuran nasional yang dilukiskan dan dibayangkan oleh para pemimpin Yahudi pada waktu itu hanyalah sebuah fantasi liar mereka saja. 这个犹太人他们，这个犹太人祭司们他们所想的这一切，都是他们自己的胡思乱想。 Dosa yang membuat mereka kemudian masuk di dalam ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal itu. 因为罪使他们产生了那个莫名其妙的惧怕， Ketakutan akan kehilangan kekuasaan, ketakutan akan kehilangan popularitas menjadikan diri mereka pribadi yang mengerikan. 因说他们怕失去权势，怕失去知名度，使他们成为了一个可怕的人。 Malah mereka menganggap kematian Yesus, pembunuhan terhadap Yesus sesuatu yang baik demi menyelamatkan satu bangsa. 甚至他们想杀害耶稣是一个好的事情，是来拯救以色列人。
Seolah-olah kematian Yesus itu tidak berharga, tidak lebih berharga daripada kematian satu bangsa. 耶稣的死，那是没有价值的，比起一国的人生存。 Saudara perhatikan, dosa pada akhirnya membuat seseorang itu merasionalisasikan apa yang dia ingin lakukan. 因此，我们知道罪能够使人能够理直气壮的合理化他们所做的。 Dia berpikir bahwa apa yang dilakukan lebih kecil daripada orang yang lain lakukan. 我们所做的是一个很小、微不足道的，比起别人来。 Dan bahkan dia bisa menggunakan istilah-istilah atau bahkan mungkin hal-hal yang terlihat rohani untuk melakukan dosanya. 甚至他们能够用一些属灵的事情给他看来，他们所做的事情是无罪的。 Saudara camkan baik-baik. 因此，你们要谨记， Jangan pernah mencoba membenarkan dosa apapun di dalam hidupmu dengan membandingkannya dengan dosa orang lain. 在你的生命中，无论什么罪，都不要把它合理化，不要将你的罪与别人的罪对比。 Saudara, dosa bukan diukur daripada kuantitasnya. 这个罪并不是看它的数量， Dosa apapun yang mungkin menurut kita kecil, ujungnya kematian kekal, saudara. 无论什么罪是大小，它最后的终点就是死亡。 Dan begitu mengerikannya dosa ini, kita harus serius melihatnya. 罪是何等个可怕，我们要严肃的去看这个问题。 Saudara, apakah kemudian Yohanes hanya ingin memaparkan supaya kita tahu alasan para imam ingin membunuh Yesus? 这个约翰告诉我们，为什么这个祭司们他们要杀害耶稣？ Saudara, tentu saja tidak. Yohanes ingin mengajak kita untuk melihat ada 3 alasan mulia kenapa Yesus harus mati. 其实他不是要给我们看哪个，他要看3个耶稣真正的为什么要死。 Saudara, yang pertama, kenapa sih Yesus harus mati? 为什么耶稣要死呢？ Alasan mulia yang pertama adalah untuk menggenapi rencana kekal Allah. 第一个荣耀的理由就是成就了上帝永恒的计划。 Saudara, Yohanes mencatat ucapan Kayafas itu adalah sebuah nubuatan yang Kayafas lakukan sebagai imam besar pada waktu itu. 当时盖亚发讲了一句话，就是好像一个预言一样。 Tetapi dengan mengatakan itu, Kayafas tidak langsung berubah menjadi seorang nabi atau orang suci yang kemudian dibenarkan atas tindakannya. 虽然盖亚法说了这句话，他不但不是成为一个圣人， Karena yang diucapkan oleh Kayafas dimotivasi oleh dosa. 因为他所说的动机是出于罪。 Tetapi saudara, kita melihat di sini bahwa Allah mampu membalikkan tipu muslihat manusia yang begitu jahat menjadi menjalankan rencana Allah. 神能够将人类的诡计多端翻转过来，来完成他荣耀的计划。 Kematian Yesus disebut sebagai nubuatan. 耶稣的死是一个预言。 Artinya saudara, jauh sebelum Kayafas ngomong, ada nubuatan-nubuatan lain di sepanjang Alkitab yang menceritakan dan menubuatkan bahwa Yesus satu hari akan mati. 在盖亚法还没有说这一句话之前，之前有很多的证明都在预言耶稣将要死。 Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi rencana kekal Allah, yakni menyelamatkan manusia daripada dosa. 耶稣的死就是要成就了上帝永恒的计划。 Yang kedua, saudara, 第二项的 alasan mulia kenapa Yesus harus mati. 第二项荣耀的理由就是耶稣为什么要死呢？ Menyelamatkan umatnya dari kematian kekal. 将世人从永死中拯救出来。 Saudara, Kayafas mengatakan bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. 盖亚法说，一个人为着我们的代替我们全国死，好过全国的人都灭亡了。 Saudara, makna yang tidak dipahami oleh Kayafas adalah bahwa kematian yang dia maksud, saudara, adalah bukan hanya kematian secara fisikly, tetapi kematian secara rohani. 其实他说的是，他并不知道内在里并不是肉体的死，而是 Artinya 灵里的 saudara, 死。 manusia berdosa akan mengalami keterpisahan dengan Allah di dalam kekekalan. 因为人与神将会分离在永恒中。
Dan satu-satunya jalan untuk membawa manusia kembali kepada Allah adalah melalui kematian Kristus. 唯一能够使我们归回到神的面前，就是通过耶稣。 Saudara, keterpisahan dengan Allah ini adalah sesuatu keterpisahan yang sangat mengerikan. 若是我们与神割开，那是很可怖的事。 Itu sebabnya saudara di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 因此在十字架上，耶稣说：“我的神啊，我的神啊，为何你离去了我？” Saudara, Yesus sedang menanggung seluruh dosa manusia. Allah memalingkan wajahnya kepada Yesus. 因为他在担当了世人的罪，而神撇开头不看他了。 Saudara, betapa mengerikannya keterpisahan itu. 若是与神分开，是何等的可怕！ Saudara, tidak ada tempat yang lebih mengerikan daripada kita terpisah dengan orang yang kita kasihi, bukan? 若是我们与我们的亲人分开，那是也是很可怕的事。 Itu sebabnya mengapa anak-anak ketika baru pertama sekali sekolah diantarkan oleh orang tuanya cuma pisah sebentar aja nangis. 因此，我们可以看到小孩子第一次送他上学的时候，与父母亲分开，是在哭。 Padahal papa mamanya bilang, papa mama di depan. 父母亲跟他说：“没关系的，我们在前面。” Karena dia terpisah dengan orang yang dia kasihi. 因为他与他所爱的人割开。 Itu sebabnya ketika seorang putus cinta, orang bisa nangis, saudara. 因此，一个失恋的人能够大哭， Karena dia terpisah dengan orang yang dia kasihi. 因为他与他所爱的人割离了。 Apalagi saudara ditinggal mati oleh pasangan yang dikasihi. 特别是在配偶离世。 Tetapi saudara, keterpisahan dengan Allah jauh berkali-kali lipat daripada kesedihan itu. 但是与上帝割离，比这个痛、这个伤心更加的深。 Itu sebab Tuhan Yesus menggambarkan bahwa di neraka nanti hanya ada ratapan dan kertak gigi. Kenapa? Karena di sana ada kengerian yang amat sangat, terpisah dengan Allah selama-lamanya. 所以为什么说他们在那里哀哭痛苦？为什么呢？就是因为他们与神分开了。 Saudara, bayangkan dosa. Yang apapun yang kita lakukan terkait dengan dosa, itu membuat kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. 我们说罪，无论它是什么罪，我们都能够与神隔绝。 Dan Yesus datang, dia melakukan pertukaran besar supaya kita yang berdosa diselamatkan. Yesus menanggung dosa kita. 因此，耶稣来了，他做了一个大交换，好叫我们相信他的人能够得救。 Kematiannya menjadi pembayaran lunas terhadap hutang dosa manusia kepada Allah. 他的死付清了我们的罪。 Yang ketiga, 第三项， kenapa Yesus harus mati? Karena dia ingin mengumpulkan anak-anak Allah di dalam dunia ini menjadi satu. 他将在世上的子民们都合而为一。 Saudara, betul kematian Yesus untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. 是的，耶稣的死是要拯救犹太人， Tetapi Yohanes memberikan kabar baik pada kita. 但是约翰给我们一个好消息， Dan bukan hanya untuk bangsa itu, 不单只是犹太人， tetapi juga untuk mengumpulkan semua anak-anak Allah yang tercerai-berai. 就是要将这个世上神的子民归义。 Artinya hari ini ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, 就是说，当你今天你与我相信了耶稣， kita bukan keturunan orang Yahudi, 我们不是犹太人的后裔， tapi kita tetap memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus. 我们在基督里仍然得到恩典。 Karena kematian Kristuslah saudara dan saya memperoleh jalan untuk berjumpa dengan Allah yang kekal itu. 因为照耶稣的死，我们有一个路能够去朝见神。 Kematian yang mempersatukan segala perbedaan baik ras, kebangsaan, status, sehingga kita menjadi satu di dalamnya. 把我们那个种族差别那个阶级都消除，使我们合而为一，归一。 Sehingga hari ini kita bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia ini, kita bisa menyebut Tuhan sebagai Aba, ya Bapa. 我们与整个世界的每个信徒都同样的称我们的神是阿爸父。
Saudara, ketika kita mengerti hal ini bersama-sama, 当我们大家明白这个事情的时 kita 候， tahu betapa seriusnya masalah dosa. 我们可知道这个罪的问题是何等的严重， Sampai Tuhan harus melakukan pertukaran besar, yaitu putranya yang tunggal menggantikan setiap kita. 以至于上帝要来做了一个大交换，就是让他的儿子跟这个罪交换。 Masihkah kita tetap mau hidup di dalam dosa? 难道我们仍然要活在罪中吗？ Masihkah kita menganggap sepele pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat kita? 我们对神在十字架的牺牲是看得如此渺小吗？ Saudara, perjamuan kudus ditujukan bagi setiap kita. 我们的每个圣餐告诉我们， Untuk kita bisa mengingat apa yang Allah lakukan buat kita. 叫我们纪念神为我们所做的， Supaya jangan lagi hidup di dalam dosa. 叫我们不要再活在罪中， Hiduplah dipimpin oleh Roh Tuhan. 让神的灵带领我们。 Bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus, 这是弟兄姐妹还没有认识主的， saudara jangan tunda lagi waktunya. Inilah saatnya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. 不要再拖延，请你接受耶稣成为你唯一的救主， Karena hanya Yesuslah yang sanggup mengubahkan hatimu yang penuh dengan dosa. 因为唯有耶稣能够改变你充满罪的心。 Ketika engkau dan saya percaya kepadanya, kita diberikan hati yang baru. 当我们相信的时候，上帝会给我们一个新的心， Hati yang mau belajar tunduk dan taat kepadanya. 一个愿意降服、忠诚的心。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主，我们感谢你的话语， Kami terus mohon Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. 我们祈求神在我们的日常生活当中，圣灵不断的帮助我们，让我们能够行出来你的话语， Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang dipersembahkan dengan tepat dan tulus di hadapan-Mu. 好像我们的生命能够被献上，能够蒙你所喜悦。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。